من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله إخوة الإيمان، الحمد لله ثم الحمد لله. Kita sambung majlis ta'lim kita malam ni. Kita gunakan Riyadhus Salihin jilid yang kedua. Kita sampai muka surat 101. Malam ni kita masuk bab tentang anjuran salat tahiyatul masjid dan makruh duduk di masjid sebelum salat 2 rakaat. Dan kalau ni kita habiskan juga tajuk tentang bab sembahyang sunat 2 rakaat sesudah ambil wudu. 2 tajuk. Dan kalau kita masuk bab keutamaan hari Jumaat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat. Kalau dan bahasa dia tu kalau dan. Kalau dia punya merepek tu tak jauh. Kalau dan. Sebelum tu ikhwatul iman, saya nak bacakan dulu satu soalan yang diajukan kepada Imam Al-Aiz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i dalam kitab dia Fatawa. Dia ni dalam tahun 660 Hijrah. 660 Hijrah. Tahun tu tahun dia wafat. Soalan orang tanya pada dia ni, Imam Al-Aiz bin Abdul Salam. Dia ni mazhab Syafi'i. Soalan orang tanya kat dia. Orang kata al-musafahatu aqiba salati subhi wal asri mustahabbatun amla. Itu soalan pertama. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, ni duk pergi salam menyalam ni sunat ke? Itu soalan dia. Saja baca ni saja. Saja baca, tak ada apa-apa saja. Adat ni kita kan, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, kita duduk salam menyalam. Kalau orang suruh tangan, kita tak salam, orang kata apa? Macamnya siru. Okey. Satu. Yang kedua orang tanya pada dia, wa du'a'u aqibat taslim mustahabbatun lil imami aqiba kulli as-salawati amla. Soalan yang kedua, orang tanya dia ni, lepas kita sembahyang dengan imam semua ni, kita duk baca doa ramai-ramai. Macam mana? Benda tu mustahabbatun, sunat ke bagi imam buat lagu tu? Sunat ke? Dia ni siapa dia? Imam Al-Aiz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i. Dia bukan mati 2 hari sudah. Dan dia pun tak terlibat dengan MH370. Kan dia tak terlibat. Dia mati tahun 660 Hijrah. Lah 1435. Lama dah dia mati. Lepas tu orang tanya dekat dia lagi satu soalan. Orang kata wa iza qultum mustahabbu fahal yaltafitu wa yastadbiru al-qiblah aw yad'u mustaqbilan laha wa hal yarfa'u sawtahu am fadluhu wa hal yarfa'u da'iyu yadayhi am la. Orang tanya lagi soalan dekat dia. Kita dah habis semua dengan imam ni semua. Imam tu kena menghadap kiblat balik ke? Nak kena angkat tangan baca doa. Lepas tu imam ni nak kena angkat suara ke?
Lepas tu imam ni nak kena angkat dua-dua tangan ke tak? Ni soalan. Orang tanya kat dia. Li'annahu ghairu mawatin alladhi thabata anna Rasulullah rafa'a biha yadayhi. Angkat tangan ni semua ni ada sabit tak daripada Nabi SAW. Jadi orang tanya satu soalan lepas sembahyang duk pergi salam. Yang kedua duk pergi baca doa ramai-ramai dengan suara yang kuat. Lepas tu imam ni masa baca doa dia kena pusing balik menghadap kiblat ke? Kan sunat lepas sembahyang Allahumma antas salam, pusinglah macam kita duk buat belah kiri ke belah kanan ke dada menghadap. Lepas tu masa nak baca doa tu kena menghadap kiblat balik ke? Lepas tu nak kena angkat suara ke baca doa? Lepas tu dua tangan nak kena angkat ke? Lepas tu nak sapu muka ke tangan tu? Ini soalan orang tanya dekat dia. Lebih kurang 600 tu silap. Orang tanya dekat dia. Al-jawab. Dia jawab. Kata dia al-musafahatu aqibas subhi wal asri minal bid'ah. Dia kata lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, kita duk pergi salam. Hukum dia bid'ah. Dia jawab. Soalan ni saya tak ambil kat Pak Long pun tak ambil kat saya. Kita ambil dalam Al-Fatawa. Siapa tulis? Al-Aiz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i. Musafahah ni kita salam menyalam. Kita keluar lepas mengaji semua, kita keluar pergi mana, pergi Giant ke, pergi Tesco ke, jumpa balik. Saya jumpa balik Pak Long. Assalamualaikum Pak Long, surah tangan. Ada riwayat. Dosa kita gugur. Ada riwayat. Tapi lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, ni dua jenis sembahyang orang percaya ada berkat. Sembahyang subuh ni sembahyang yang orang munafik berat. Sembahyang asar ni dikatakan sembahyang wusta. Jadi sembahyang ni sembahyang yang ada, kita kata ada dia punya kira bicara dia. Ada dia punya kira bicara dia. Dua sembahyang ni orang suka salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat pula dia buat satu barisan. Dia buat satu barisan panjang, dia kena salam mengutuk imam pusing. Satu aja dia punya ingatan, kita masyarakat. Kalau tak salam lagu tu tak kenal. Dengan salam ni dah kita salam. Daripada salam tanya how are you man, baik selawat. Ni semua duk main otak kalang kabut lah ni. Duk main nasi tambah ni. Main otak nasi tambah. Otak ni nama otak apa? Amaliqah. Nama otak tu Amaliqah. Nasi tambah. Senang terjemah nasi tambah. Otak golongan Amaliqah. Amaliqah ni golongan mana? Golongan yang rajin buat bid'ah, duk ada di Kufah. Zaman Abdullah bin Mas'ud. Golongan Amaliqah. Kata imam kita yang jawab ni, iaitu Imam Al-Aiz bin Abdul Salam Asy-Syafi'i, dia kata al-musafahatu aqibas subhi wal asri minal bid'ah. Duk pergi salam lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, apa semua habis, salam pula bagi satu selawat, salam ramai-ramai. Dia kata daripada amalan bid'ah, tak sabit daripada Nabi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti ba'da subhi bil adhkar al-masyru'ah. Adalah Nabi SAW lepas daripada sembahyang terkenal dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Wa yastaghfiru thalathan summa yansarif. Nabi akan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 summa yansarif. Lepas tu Nabi bangkit pergi. Dia jawab macam tu. Lepas tu Nabi bangkit pergi. Habis masa bila yang kita nak apa? Kita nak nisbatkan salam tu sunat macam mana? Pembawa agama tak buat. Nabi tak buat. Dia kata macam tu. Wal khairu kulluhu fi ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dan kebaikan itu semuanya berhimpun dengan mengikut cara Nabi.
Dia jawab lagu tu. Waqad ahabba Syafi'i, dan apa yang disukai oleh Imam Syafi'i, lil imam, bagi imam, ayyan sarifa aqiba salam, lepas dia dah bagi salam dah, wala yustahabbu raf'ul yadain fid du'a. Imam tidak disunatkan mengangkat kedua tangan bersama jemaah untuk baca doa. Ini Al-Aiz bin Abdul Salam kata waqad ahabba Syafi'i, yang Syafi'i suka bagi imam lepas dah dia bagi salam semua, la yustahabbu, tak disunatkan bagi imam, rafa'ul yadain fi du'a, angkat dua tangan masa doa, illa, melainkan boleh angkat tangan, fil mawatin, pada tempat-tempat, allati rafa'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, melainkan sunat, melainkan kita boleh angkat tangan pada tempat yang Nabi angkat tangan. Mana nak tahu, lepas semayang dengar kemarau sangat, dia kata tu imam tolong doa minta hujan, dia angkat tangan macam Nabi buat dalam khutbah. Dia kata tu imam ni tolong saat ni, tu imam apa pula ni MH370 hilang pula. Saat dia kata cari dulu lah, cari dulu. Dia kata dah cari dah, nak masuk 2 minggu tak jumpa lagi. Tukar radar lah. Radarnya ada tak apa elok, tukar lah, elok sikit. Kita ada duit banyak, tukar. Tak dan nak tukar, tak dan. Tak dan tukar radar, tukar menteri semua. Pasal dia cari tak jumpa, bubuh menteri yang cari jumpa. Okey, susah mana apa benda tu. Orang putih kata easy come, easy go. Kan benda tu. Balik pada tajuk ni. Baik. Kemudian kata dia, wala yamsahu wajhahu biyadaihi aqibat du'a illa jahilun. Kalau dah dia baca doa, dia angkat tangan pada tempat Nabi angkat tangan, maka janganlah dia sapu tangan dia pi muka, melainkan sapu tangan pi muka lepas doa adalah kerja orang jahil, orang tak erti apa. Siapa yang jawab ni? Imam Al-Aiz bin Abdul Salam Al-Syafi'i. Dia mati pada tahun 660 Hijrah. Di kita alhamdulillah, di samping kita buat ibadat, kita nak ikut sunnah Nabi, kita juga melihat kepada keterangan ulama salafus salih. Yang duk leceh lah ni, yang duk mengaku Syafi'i ni, lepas tu duk pergi buat kerja ni, habis salam baca doa angkat tangan, kan? Dia baca doa angkat tangan. Dah dia baca doa angkat tangan satu ramai-ramai. Lepas tu dia baca doa pula, dia membelakangkan kiblat. Satu lagi bab. Sedangkan kiblat duduk ada depan dia. Sedangkan Nabi lepas istighfar, kata Imam Al-Aiz bin Abdul Salam, 3 kali istighfar Nabi bangkit. Lepas tu pula pergi sapu pula muka. Sapu muka, tarik mai sampai dada, gamaknya lega ke. Tarik mai sampai dada. Lepas tu bangkit, pergi salam pula. Salam. Bila ada orang tak buat lagu tu, dia pandang orang tu dengan satu pandangan, dia ni tak ada mazhab, dia ni betul-betul celaru punya orang. Dia pandang kawan tu, dia ni bukan kata celaru, cukupnya kamjat betul kawan ni. Macam tu dia pandang. Tapi dia, orang putih kata apa cik, based on apa? Lupa dah. Scholar apa? School of thought. Scholar pula. Based on school of thought Syafi'i. Boleh betul cik nah pronoun dia tu? Pronunciation. Dia letak dia punya diri, dia punya hujah, dia punya amalan, dia letak di atas mazhab Syafi'i, tapi dia tak tahu tuan punya mazhab dan wa ashabuhu, dan pengikut-pengikut Syafi'i telah pun membid'ahkan amalan itu. Ada, saya ikut Nabi jauh sekali, jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Kalau jauh panggang daripada api, ayam tu tak garing lah. Jauh. Macam mana nak kata Syafi'i? Nabi mazhab pun tak betul. Ini satu benda bila kita buat, kita tahu.
Tapi kalaulah kita duduk lagu tu, kita nak habiskan zikir kita, subhanallah, 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 kita nak habiskan, dia suruh tangan. Dia suruh kita salam lah. Kita bukan mubtada, kita bukan orang yang memulakan. Kita masuk masjid, pasal dalam hadis kata bila Nabi masuk masjid, Nabi nak pergi semayang, Nabi tak kenal siapa. Sahabat kata Nabi tak kenal siapa, Nabi terus masuk, dia semayang, apa dia nak semayang. Lepas tu dia duduk, lepas dia duduk semua, barulah dia nak bagi nasihat ke, nak bagi apa lepas dia semayang, dia buat ibadat, dia zikir, lepas tu baru dia bagi sesuatu. Dia mai salam dengan kita, dia mubtada, kita khabar. Dia mubtada, dia yang mula, dia ibtidak benda tu, dia mula. Kita tak mau bagi dia malu, kita banyak benda kita fikir, kita salam. Tapi kita start nak salam dengan dia, dengan duk ingat kata baik dapat pahala, tak ada, kita tak buat. Daripada hadis pun tak ada, sampai mazhab Syafi'i benda ni tak ada. Macam mana nak pergi cerita ke orang? Macam mana nak pergi abang? Agak-agak tajuk ni kalau kita baca khutbah jemaah kedua, dia boleh ambil wire cukup kepala kita. Pak, mai suruh cakap, mai suruh orang yang nak buat hajat 370 duk cakap salam. Minggu sudah saya semai jemaah baru ni 3-4 hari sudah kan jemaah baru ni. So imam tu bangkit sebelum semai jemaah, dia kata ni kita dapat daripada Jabatan Agama mengarahkan kita sembahyang jemaah. Lepas ni habis salam, kita tak akan baca doa, kita terus akan bangkit buat 2 rakaat sembahyang hajat. Ini arahan Jabatan Agama untuk MH370. Kita tengok satu arahan mai daripada satu jabatan ni, negeri Pasir Dua Putih. Mai satu orang yang jadi imam, mengimamkan orang, duk baca khutbah, duk pesan dekat orang dalam khutbah, main mengaji, jangan duk pergi mengaji benda merepeh, dia tak boleh tapih arahan itu. Hari Jumaat, berapa jemaah ada hari Jumaat? Hari Jumaat ni berapa jemaah ada? Satu lah. Jemaah apa? Jemaah Jumaat lah. Lepas jemaah Jumaat, jemaah nombor 2, jemaah apa? Nabi tak buat istisqa hari Jumaat. Dalam sembahyang raya, kalau jatuh hari Jumaat, Nabi bagi pilihan. Nak sembahyang raya, jemaah tak main tak apa. Kalau rasa nak main lambat sikit, main jemaah lah. Raya tu satu lah. Nabi tak mau bentuk 2 jemaah. Lala tu juga, bagi salam bentuk 1 jemaah. Dan ada riwayat Nabi sembahyang juga jemaah, tapi jarak yang jauh daripada sembahyang raya. Bukan lala tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bentuk 1 jemaah. Jemaah nombor 2 ni jemaah apa? Jemaah apa ni? Mana ada 2 jemaah pada hari Jumaat? Bagi salam lah kanan belah kiri, berung kata bangkit sembahyang belah, sembahyang hajat jemaah kedua. Antum tengok betapa punya. Dulu dia ada satu gambar nama Sikit Punya Gila. Untuk 80-an. Siapa berlakon Hamid Gurga kan? Hamid Gurga. Pak Hamid kita berlakon. Bukan Pak Hamid kita, silap. Dah pasal saya jumpa Pak Hamid tu, saya panggil Pak Hamid juga. Pak Hamid tu dia beradik Pak Long. Dia jatuh tuk menakan dengan Pak Long. Jangan cakap lebih kurang. Saya jumpa dia kat masjid Tok Dagang sembahyang. Saya kata, Pak Hamid apa abang? Dia kata baik. Dia buat satu filem Sikit Punya Gila. Yang ni pun lebih kurang tu. Tapi tak boleh tapih. Orang putih kata unfilter. Betul. Un kan no. Unfilter. Tak ada. Semua mengaku di atas mazhab Syafi'i. Sekurang-kurangnya kita baca benda ni ikhwan, kita tahu. Benda ni tak ada. Salam menyalam tak ada. Kita takkan start. Kalau orang salam, suar tangan, kita salam, kita dengan niat tak mau bagi dia malu, dekat tu aja. Nak pergi buat satu pusingan lagu tu, oh sorry, kita belah tu ya. Baik, kalau ada tempat, tak silap saya di mana saya pergi dengan Pak Long, satu tempat nama Taman Garing. Ingat tak malam tu kita pergi Rawang? Are you remember?
I'm still remember. Baru ingat. Pak Long bawa kereta kami pergi Rawang. Habis ceramah di Rawang, patah balik main Pulau Pinang. Taman tu nama garing, sikit punya garing apa bawa tu. Macam tu, tak boleh. Tak salam ni tak boleh, dia cam. Oh ni tak salam duduk blok situ. Tak apa. Satu mark dia bagi. 2, 3, masuk kali keempat dia pergi cakap, tak apa dia kata. Lepas ni kalau mati ke, kalau apa ke, terus duduk panggil kami. Macam tu punya mark pun ada di setengah tempat. Bila kita baca balik benda ni, tak ada. Dalam mazhab Syafi'i tak ada. Tapi buat pakai nama Syafi'i. Sesungguhnya yang ni benda yang tak ada, ikhwan. Kita tak ada. Kita tak buat salam, kita tak ada apa. Kita lepas sembahyang kita nak ubah tempat, imam kita ubah tempat, imam kita cakap sikit dengan kawan sebelah, kita sembahyang tang situ juga. Pasal kita dah mengaji dah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kita punya sikit intro kita. Baik, ikhwatul iman, kita tengok tajuk kita malam ni, iaitu bab kita dianjurkan sembahyang tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid, kita dianjurkan sembahyang tahiyatul masjid. Dan makruh kita duduk. Di sisi Imam Nawawi, siapa yang masuk masjid tak buat sembahyang tahiyatul masjid, maka dia duduk tu makruh. Makruh tu Imam Nawawi namakan sebagai makruh tanzih. Makruh yang seolah-olah dia nak pi tergelincang. Jadi benda yang sangat-sangat ditegah. Nawawi menggunakan satu perkataan, dia kata fihi istihbab tahiyatul masjid raka'ataini wa hiya sunnah ijma'ul muslimin. Menetapkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat masa kita masuk masjid, benda itu telah ijma' di kalangan kaum muslimin. Apa waktu sekalipun, walaupun waktu tu dikatakan waktu tegah sembahyang, walaupun waktu tu khatib baca khutbah, walaupun waktu tu ada kelas pengajian sedang berjalan, tahiyatul masjid sunat kita buat. Dan dia bagi penjelasan, bila kita masuk masjid, sembahyanglah apa pun, sebab kita nak ikramul masjid, nak bagi satu kemuliaan kepada masjid. Tak kira, dia kata tak kira lah kita masuk tu kita sembahyang fardu terus ke, kita masuk tu kita terus sembahyang rawatib ke, qabliyah ba'diyah ke, kita pergi buat istikharah ke, kita pergi buat sunat wudu 2 rakaat ke, janji kita masuk kita salat. Tahiyatul masjid ni dia kata dianggap gugur dalam beberapa keadaan. Satu, kita elok kita langkah kaki kanan masuk masjid, Tok Bilal duk qad qamatis salah, qad diqamat, maka terus sembahyang yang dia qamatkan itu. Ataupun kita masuk jemaah tu dah masuk dah rakaat ketiga, rakaat terakhir, kita jangan duk pergi buat 2 rakaat di belakang, kita terus join jemaah itu, maka tak ada dah qada tahiyatul masjid. Ataupun keadaan ketiga, khatib yang baca khutbah tak sunat dia buat tahiyatul masjid. Tak sunat. Dia mai terus naik atas mimbar, terus bila azan, terus dia jalankan khutbah dia. Jadi khatib mai dia mau ada satu stesen lah. Duk taman nasihat, tilawatul Quran apa lebih kurang sikit. Cuma waktu dah masuk, terus masuk dalam masjid, naik atas mimbar terus. Itu dibuat oleh Nabi. Ini orang yang tak buat tahiyatul masjid dikecualikan. Ataupun memang masuk masjid dia ada uzur, dia ada penat, dia nak pergi takbir tang itu, tak menyawa terus hamba Allah ni. Ataupun masuk dengan letih, dengan tak larat, dia boleh ambil masa sikit. Lain keadaan ini semua, tahiyatul masjid sangat-sangat dituntut dengan tuntut muakkad. Sehingga kan ikhwatul iman, Daud Az-Zahiri, Al-Qadhi Iyad dan Imam Syaukani menghukum tahiyatul masjid wajib. Wajib bersyarat. Syarat dia masuk masjid. Dia bukan sembahyang wajib macam 5 waktu. Tak. Dia wajib kerana masuk masjid. Wajib, bila masuk masjid, wajib dia menyusul. Maka mereka ni sampai pada peringkat menghukum tahiyatul masjid sebagai wajib. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan diulang oleh Syaukani dalam Nailul Awtar. Baik, kita tengok hadis dia.
An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Muttafaqun alaih. Kata daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah bin Rib'i, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum dia mengerjakan salat 2 rakaat. Hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Daripada hadis ni ada pelajaran. Jumhur ulama muhaddisin berpendapat tahiyatul masjid muakkad, dia sangat dituntut. Kenapa dia dikatakan muakkad? Sebab ada riwayat Sahih Bukhari menceritakan 3 orang masuk masjid. Daripada 3 orang masuk masjid, 2 orang masuk dalam masjid, seorang duduk belakang, seorang main duduk ruang-ruang kosong. Lagi seorang main daripada jauh, penuh di belah. Maka bila Nabi tengok keadaan salah satu nafar ni, 3 orang ni, Nabi olah. Nabi kata, ala ukhbirukum bi thalathati nafar, mau tak aku cerita gelagat 3 orang. Seorang Nabi kata dia berpaling daripada Allah, Allah berpaling daripada dia. Siapa dia? Kawan main-main tengok macam penuh, dia belah. Allah berpaling daripada dia. Dia berpaling daripada majlis-majlis ilmu yang dikatakan sebagai taman-taman surga ni. Nabi kata ada yang kedua, wasani, ada yang kedua, dia ni macam malu sikit dengan Tuhan. Dia masuk tapi duduk di luar, duduk jujur sikit. Maka Allah pun malu nak bagi banyak kat dia. Allah bagilah ilmu, Allah bagi takwa, tapi Allah bagi tak banyak. Dia malu, Tuhan malu. Nabi kata ada yang ketiga, mereka ni masuk, tengok halakah-halakah yang kosong kan, kawasan-kawasan yang kosong, dia duduk. Nabi kata mereka ni mendatangi Allah, maka Allah pun mendatangi dia. Dalam hadis tu menyebut mereka ni masuk tak buat tahiyatul masjid. Daripada hadis itu menjadi sokongan untuk menguatkan hujah kedudukan tahiyatul masjid itu adalah sunat yang dituntut. Tapi dalam lain keadaan, Nabi tengah duduk baca khutbah, mai pula sahabat terus duduk. Maka dalam khutbah begitu penting, mendengar khutbah penting, yang khutbah pula Nabi ubah percakapan khutbah dia, terus Nabi berkomunikasi dengan sahabat tu. Nabi kata, kenapa kamu tak semayang sunat 2 rakaat? Kamu dah semayang ke 2 rakaat? Dia kata belum. Nabi kata, semayang sunat 2 rakaat. Dalam hadis Muslim pula cerita pula satu sahabat mai terus duduk tepi Nabi. Dia terus duduk tepi Nabi. Nabi beralih kat dia. Nabi kata, ma mana'aka? Apa yang menghalang kamu buat 2 rakaat? Dia kata, tak ada apa. Saya tengok mereka semua duduk, saya duduk. Oh, ada juga jawab lagu tu. Nabi kata, bangkit dan semayang 2 rakaat. Ya, itu mengukuhkan kepada kita bahawa sembahyang tahiyatul masjid berada pada keadaan yang sunat yang dituntut. Tapi dituntut dia itu sampai Nawawi kata kalau tak buat makruh. Makruh tu macam makruh tanzih, untuk menunjukkan afdal kita buat. Bila kita masuk Masjidil Haram, macam tu juga. Kita masuk Masjidil Haram pun kita buat 2 rakaat juga. Habis tak ada tawaf, sunat tawaf. Kita masuk, kita pergi tawaf lebih kurang, kita buat sunat tawaf. Buat sunat tawaf itu dikira sebagai tahiyatul masjid. Ataupun kita masuk Masjid Haram, kita tak pakai ihram, kita pun rasa nak pergi buat tawaf sunat ni, Allah maaf hari ni nampak tak apa sihat nah. Nak buat apa? Buat tahiyatul masjid. Buat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka dia sebagai penghormatan kepada masjid. Dalam syarah Muslim, Nawawi cerita beberapa pandangan para ulama yang kata kalau kita tak mau kita masuk masjid, kita tak mau buat tahiyatul masjid, kita boleh masuk sujud. Sujud niat dalam hati, sujud syukur. Sujud tilawah ke? Sujud. Ataupun masuk tak mau bacalah
Ganti tahiyatul masjid, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ganti. Ni semua ganti. Mak badal. Mak ganti ni semua. Ataupun kita masuk masjid, kita buat satu rakaat aja macam witir, tapi dengan niat tahiyatul masjid. Ataupun kita masuk kebetulan ada jenazah, kita masuk terus kita pergi sembahyang mayat. Dengan kita pergi sembahyang mayat, kita dianggap telah pun sembahyang tahiyatul masjid. Ini disebut dalam syarah Muslim, kata Imam Nawawi, wa huwa khilafu zahirul hadis. Ini semua perkataan yang bertentangan dengan hadis secara zahir. Ada tapi ganti dengan sujud syukur, dia kata. Tak ada. Ini semua kira khilaf yang bertentangan dengan hadis. Kita menghormati masjid dengan kita salat di dalamnya. Ikhwatul iman. Lagi satu hadis yang menyokong tahiyatul masjid ini, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid faqala salli raka'atain muttafaqun alaih. Kata Jabir radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau berada dalam masjid. Kemudian Nabi kata kat aku, sembahyanglah 2 rakaat. Jabir masuk dalam masjid, Jabir tak sembahyang. Jabir pergi duduk sebelah Nabi. Nabi kata dekat Jabir, Nabi kata awak tak sembahyang 2 rakaat. Silah sembahyang 2 rakaat. Ini semua ikhwatul iman menunjukkan sembahyang 2 rakaat itu, tahiyatul masjid itu wujud. Cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, mereka memakruhkan tahiyatul masjid pada waktu makruh sembahyang. Pada waktu makruh sembahyang, maka waktu itu tak usah buat. Tapi Nawawi tolong jawab. Kata Nawawi, tahiyatul masjid tak ada waktu makruh. Masa bila pun kita boleh buat. Masa bila pun. Nawawi bawa dalil Nabi semayang lepas asar. Sedangkan lepas asar tu waktu tegar semayang, tapi Nabi semayang. Nabi semayang qada kepada sunat zuhur yang dia tak semayang. Itu menunjukkan sesuatu yang ada sebab kita boleh semayang walaupun pada waktu-waktu ditegah semayang. Maka tahiyatul masjid ini pasal apa kita buat? Sebab kita masuk masjid. Masuk masjid time mana pun buatlah 2 rakaat. Nabi baca khutbah, kata Nawawi. Sedangkan mendengar khutbah itu adalah wajib. Yang baca tu Nabi. Bila Nabi tengok sahabat duduk kerana sahabat tu jahil hukum, Nabi suruh sahabat tu bangkit dan sembahyang 2 rakaat. Nabi sanggup ubah dia punya tajuk khutbah nak komunikasi dengan sahabat tu. Nabi bagi ilmu pada sahabat tu. Kata Imam Malik, Nawawi sebut dalam syarah Muslim, kata Imam Malik, kalau kita masuk masjid, orang baca khutbah, jangan buat tahiyatul masjid. Dengar khutbah. Kata Imam Nawawi, dia guna bahasa, dia kata mazhab apa ni? Sedangkan Nabi suruh, kawan ni pula pergi kata jangan. Dia kata jangan ikut. Dia balun cara sengak-sengak lah. Dia balun. Dia kata ni mazhab jahil. Imam Malik pun orang kata jahil. Kita Imam Nawawi dia balun cukup-cukup. Tapi lain tempat dia kena balun balik lah. Dia balun Imam Ghazali cukup-cukup. Dia balun. Ni apa ni? Kata boleh kencing berdiri ikut suka. Dia marah ke Imam Ghazali. Dia marah. Dia balun. Imam Ghazali kata jangan duk minum berdiri tak tentu hala. Dia marah, dia balun. Dia kata ada hadis yang menyebut benda tu, tapi kena faham urut hadis tu macam mana. Jadi ini semua ikhwatul iman kita ambil ingat, kita ambil hati-hati bahawa tahiyatul masjid itu satu benda yang sangat-sangat dituntut. Ikhwatul iman, sikit berkenaan dengan tahiyatul masjid ni kita masuk sikit. Ada beberapa hadis dikaitkan sikit dengan tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid, Nawawi sebut dalam syarah Muslim, supaya kita bangkit, kita semayang tahiyatul masjid ni untuk masjid itu dihormati. Tak mau masjid ni, kata Nawawi, kita masuk dalam masjid, kita semayang 2 rakaat sebab kita menghormati ikramul masjid. Tahiyat bermakna ikramul masjid, kita bagi penghormatan.
Jadi apa-apa benda yang ada di market jangan bagi ada di masjid. Sebab masjid tempat zikrullah, tempat ingat akhirat, tempat mengaji, tempat beristighfar. Masjid bukan market di dunia. Ini disokong oleh Imam Ibnul Arabi. Di antaranya ada satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Hadis ini hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil ash'ar fil masjid wa 'anil bai' wal ishtira' fihi wa an yatahallaqa an-nas yawm al-jum'ah qabla as-salah. Hadis ini diolah oleh Imam Nawawi, diolah oleh Imam Ibnul Arabi. Hadis ini kita jangan bagi wujud suasana ni dalam masjid, sebab masjid bukan market. Masjid bukan market. Kata sahabat Nabi nama Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata daripada Nabi SAW, sesungguhnya Nabi menegah, sesungguhnya Nabi tegah tanashudil ash'ar fil masjid. Nabi tegah kita daripada bersyair dalam masjid. Tapi dalam Sahih Bukhari buka bab asy'aru fil masjid, iaitu bab tentang syair dalam masjid. Jadi An-Nawawi ada bagi sikit penjelasan. Hadis yang menceritakan pernah seperti Sabit bin Hasan bin Sabit, yang ahli syair, yang Nabi suka dengan syair dia. Dia menyebut sesuatu yang baik, Nabi tak larang. Tapi syair yang Nabi tak mau ni syair dengan pukul gendang. Ni qasidah burdah ni. Depa ni ambil hadis-hadis macam ni pergi buat gila dalam masjid ni. Pukul berdebam. Imam Suyuti kata hambat orang-orang yang memukul ni suara-suara pukulan ni, hambat dia keluar dalam kitab dia Al-Amru bil Ittiba'. Hambat. Bait-bait syair yang menyebut tentang kedudukan Nabi sebagai Rasulullah, okey. Tapi yang disebut ni dia terlampau ulu, terlampau melampau. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Tak mahu melampau. Marhaban Jaddal Husaini, marhaban Imam Al-Qiblataini. Ini semua melampau. Yang melampau lagu tu kita tak mahu. Pukul pula gendang. Ini semua masuk dalam larangan. Syair-syair yang dilarang, kita tak mau masuk. Wa 'anil bai' wal ishtira' fihi. Nabi tak mau ada jual beli dalam masjid. Jual pun tak mau, beli pun tak mau. Ni Pak Cik kata iklan lagu mana? Saya baru doa, Pak Cik masuk dah soalan tu. Kan? Pak Cik masuk dah. Soalan tu iklan macam mana? Imam Ibnul Arabi menyatakan iklan barang sampai kita cerita harga dia termasuk di dalam jual beli. Sekadar kita beritahu sahabat ni di luar ni ada kawan-kawan berniaga, tengoklah apa yang boleh tengok. Cukup. Tapi ni sahabat ni, saya ada buat main satu ni depa pergi cari lemak gajah. Ni gajah ni pun gajah, bukan kata gajah belak, gajah liak ni. Nak susah lah nak ambil lemak. Ni bagus sahabat. Dia ni cukup untuk penat, asma. Dan dia ni lagi bagus, minyak gajah ni, mata-mata rabun kita bubuh sikit dia ni, boleh nampak terus MH370 ada tang mana, boleh nampak terus. Dia ni bagus punya lemak gajah ni. Saya nak abang betul lah. Harga sebenar dia ada 350. Tapi ni sahabat punya pasal, saya bagi satu macam less lah. 350 untuk malam ni saja saya bagi lebih kurang dalam 200 setengah. 150 saya tak kira. Ni kira akhirat, ni kira berniaga Nabi punya, tak ambil untung banyak sangat. Dia iklan tu sampai dia pergi macam tu. Imam Ibnul Arabi menyatakan haram. Tak boleh buat dalam masjid begitu. Tapi sekadar sahabat, produk orang Islam banyak orang keliling ni. Saya pun minta lah siapa yang ada produk berniaga lah, supaya apa, lepas mengaji semua sahabat-sahabat tak payah pergi jujur, mereka boleh ambil. Tekat tu cukup. Tak ada bagi tahu ni barang saya ni
Meat mana-mana punya ni, korma saya ni, korma biasa orang jual. Lain, saya jual korma ni, saya pinak pokok korma, petik terus. Jadi korma saya jual ni, beleng betul ya. Jadi satu paket tu saya jual RM11.5 selalu. Hari ni saya nak jual RM9.5. Abang dengan harga detail. Kalau sahabat beli 3, harga dia RM33. Saya kira 3 RM30 dah. Dapat ambil. Ni korma tangan saya ni, saya pergi petik. Tok Arab pun tak berani petik, saya pergi petik. Lagu tu punya iklan. Sepakat para ulama, terutama Imam Ahmad bin Hanbal, hukum dia haram. Tak boleh. Jadi apa kita kena buat? Ialah zaman-zaman macam ni kita nak cerita barang dengan orang Islam, cerita dalam bentuk dia menega cukuplah. Kawan tu menega. Sahabat dia, kawan kita ni dia ada menega lah. Sahabat pergi tengok lah. Jangan angkat tangan, ustaz dia menega apa? Hang ada mata kan, habislah tengok sendiri. Cukup kita bagi kita dia menega, dia mai pada jauh, dia menega. Pergi tengok dia menega apa? Cukup. Tapi kalau sampai sebut harga barang, kata Imam Nawawi, sampai pada peringkat nampak macam suasana market. Jual beli berlaku, tawak menawak berlaku, lepas tu pergi angkat pula shake hand, lepas tu jual beli sewa menyewa. Ni saya ni mula ni buat satu insurans baru ni dalam masjid. Ni depa ni dah buat insurans, tapi depa bukan ahlu sunnah wal jamaah. Saya ni ahlu sunnah wal jamaah. Saya ada buka satu syarikat insurans. Jadi insurans saya ni beroperasi cara sunnah. Macam ni sahabat bayar sebulan 50 ya. Tapi dia cover mata, hidung, bulu hidung, misai tumbuh, misai tak tumbuh, semua cover. Lagu tu punya detail dalam bab sewa menyewa punya duk cerita. Kesepakatan para ulama sunnah, benda tu adalah kerja yang dilarang. Sebab itu adalah suasana market, bukan suasana masjid. Itu kena jaga. Kita masuk masjid 2 rakaat itu untuk tahiyatul masjid. Ada orang dengar tak apalah, hang tak menega lagi, hang bolehlah kena aku tu. Esok hang menega lagu kami lagu mana? Dak hadis ni lagu tu. Besok katalah saya menega, saya pergi mengajak masjid mana, saya bagi tahu sahabat saya ada buat main satu cuka daripada Turki. Cuka ni sahabat tak ada makan, eloklah. Cuka saya ni istimewa punya cuka. Sahabat bau dia saja, lemak-lemak badan semua keluar. Kalau sahabat makan dia, saya tak tahu. Memang baik punya cuka. 3 botol saya jual dengan harga murah aja sahabat, 150. Kalau besok tuan-tuan tengok saya bercakap lagu tu dalam masjid, ambil hadis ni baling bintang muka. Hanya kena buat dajjal kata. Kena buat dajjal. Dulu hang baca hadis tak boleh. Dak hadis ni kita menega ke kita tak menega bab lain. Kita boleh sebut orang Islam menega, ramai orang Islam menega, tapi kita bukan penjual barang dalam masjid. Kita tak jual barang dalam masjid. Kita hanya bagi tahu Nabi SAW tengah duk baca khutbah, tiba-tiba ni apa nama tijarah, apa dalam surah Jumaat guna ayat lagu mana, wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa iza ra'au tijaratan, bila depa tengok peniaga main, Nabi tengah baca khutbah ni, depa main baik punya lagu Arab kan. Depa keluar masjid, separuh masjid hilang. Imam Malik kata tinggal 12 orang. Maka dari situlah Imam Malik kata boleh buat jemaat 12 orang. Dia kata tinggal 12 orang. Hak lain semua keluar pergi tanya, ni main mana, kain ni jual. Allah kata wa tarakuka qa'ima. Dia biar kau berdiri seorang-seorang Muhammad. Allah kata qul, katakan kepada mereka. Apa semangatnya? Ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kata dekat depa Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada benda-benda daripada berniaga tu semua. Di ayat ni seolah-olah bagi tahu kata masjid bukan tempat berniaga. Nak habaq orang Islam berniaga boleh, tapi nak pergi sampai detail-detail, saya ada jual benda ni, saya ambil dia, itu salah. Ini bersih daripada masjid. Dan bersih daripada masjid apa dia? Wa an yatahallaqan nas yaumal jumaah qabla salah. Pada hari Jumaat bila kita masuk dalam masjid, tak boleh kita buat 5 orang duduk sini, 5 orang duduk sini, tak boleh.
Halaqah macam tu boleh buat lepas sembahyang Jumaat. Masuk. Dulu sembang cara kita kan. Sembang sampai 4-5 orang duduk satu bulan. Tak boleh. Dia akan menyempitkan orang sembahyang Jumaat, dan Nabi kata jangan ada halaqah apa-apa. Lepas sembahyang Jumaat dah habis semua, nak duduk sembang apa punya pasal. Ini ikhwatul iman, di antara benda yang kita kaitkan dengan kehormatan masjid. Lagi satu riwayat yang hasan sahih daripada Ibnu Umar, dia kata kunna nanamu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu syabab. Hadis ni hadis hasan sahih. Dia kata kami tidur dalam masjid pada zaman Nabi, sedangkan kami ni orang muda. Dia kata wa nahnu syabab, kami orang muda. Nah, abang kata kami ada rumah pak kami semua ada, tapi kami pilih tidur dalam masjid. Maka kalau orang tidur dalam masjid, kita tak boleh larang. Dia jaga adab. Kecuali Ibnu Abbas, dia tak suka tengok orang duduk tidur dalam masjid. Imam malam, imam tengah siang, dia tak suka. Lebih-lebih orang tu ada rumah. Lebih-lebih orang tu ada rumah, ada keluarga. Ibnu Abbas tak suka orang ni tidur dalam masjid, kecuali iktikaf dalam bulan puasa. Masjid ni dia kata izinkan orang-orang musafir. Depa, kita ada rumah dekat-dekat, pergi tidur di rumah kita. Dah kahwin, pergi tidur di rumah. Ni kahwin pun tidur di masjid, ni ada leceh di rumah. Jangan leceh tu jangan tunjuk ke orang. Leceh tu jangan tunjuk ke orang. Ini cerita daripada Ibnu Abbas. Dan satu lagi ikhwatul iman, riwayat yang menceritakan kehormatan masjid, riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasyuruj. Dia kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat 3 jenis manusia. Nabi laknat, Nabi kutuk 3 jenis manusia. Satu, zairatil qubur, orang yang menjadikan kubur tu zairat. Dia ziarah 2 jam sekali dia pergi. Balik makan mandi pergi pula. Pasal apa? Sayang dengan orang mati tu. Kira 1 hari ni dia punya pergi ziarah sampai dia dipanggil zairat, penziarah tegar. Bukan kata 3 hari sekali ke 4, 1 hari dia pergi sampai 3 kali. Maka Nabi melaknat perbuatan ini. Dia mesti ada benda tak elok dengan kubur ni. Dia mesti ada ingat-ingat yang tak berapa elok dengan kubur. Jadi jangan sampai sayang macam mana pun kat orang mati, jangan sampai masuk dalam zairatil qubur. Zairat ni biasanya mengikut bahasa dipakai, dia zairat, dia kalimah muannas. Biasanya yang buat kerja ni orang perempuan jahiliah. Mati anak, mati lelaki, dia nak tunjuk kata dia punya apa? Setia dia. Dia nak gabung diri dia tu. Pergi. Balik. Pergi pula. Sampai orang kena hantar makan di kubur. Ini ziarah yang dilaknat. Termasuklah ziarah-ziarah macam-macam. Pergi percaya keramat tu. Pergi percaya keramat ni semua kalang kabut ni. Yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, yang menjadikan tapak masjid tu, tapak kubur tu sebagai masjid. Jadikan kubur tu bena masjid atas kubur. Oh, ini sangat-sangat dikutuk. Umar Al-Khattab jalan dengan jalan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ambil sejadah, pergi hampak sejadah tepi kubur nak sembahyang. Umar tengok-tengok, Umar kata, kubur, jauhi perkara yang orang dulu dikatakan seburuk-buruk manusia. Nak kata apa? Anas dah takbir lah. Dia hampak-hampak di sisi kubur. Allahu Akbar. Umar pusing-pusing tengok, Allah sembahyang dah. Tengah kawan tu duduk sembahyang, Umar sudah kata. Umar kata, jauhi benda ni. Benda ni benda yang Nabi pernah kata, siapa buat benda ni, dia buat seburuk-buruk kerja makhluk Tuhan. Jangan buat benda ni. Aneh duk rokok dah lah. Daripada situ Imam Syafi'i ambil dalil, siapanya sembahyang di sisi kubur, di sisi kubur, bermakna kubur macam tu dia sembahyang di sisi.
Bermakna bukan dia sembahyang lagu ni, di sisi kubur. Dan belah kanan dia sembahyang ni tak ada apa, tanah kosong. Cuma belah kiri dia sisi kubur. Syafi'i kata sembahyang lagu ni sembahyang dia sah, tetapi perbuatan dia sangat-sangat dicela oleh syarak. Sebab apa? Sebab di sebelah dia ni tak ada kubur. Main pula satu pandangan, dia pergi ambil sejadah, hampak terus hati kubur. Hampak terus hati kubur. Takbir, Allahu Akbar. Itu macamnya jorah, dia pergi hampak hati kubur. Perut bulat tu, dia pergi hampak hati tu, dia berdiri, dia sembahyang. Di sisi Syafi'i, sembahyang dia tetap sah. Sebab apa? Sebab perbuatan dia itu nampak dia menghina kubur, dia tak memuliakan kubur. Tetapi kalau kubur duduk depan, dia sembahyang lagu ni, kesepakatan fuqaha, hukum dia haram. Dia jadikan kubur itu sebagai sutrah dia, kiblat dia. Ini adalah haram secara mutlak. Maka Imam Nawawi kata, antara masjid dengan kubur, imam kubur itu di depan, imam kubur itu di rusuk, imam kubur itu di belakang, mesti ada satu tembok yang memisah, ini masjid, ini kubur. Kalau ada satu pisahan macam tu, maka tidaklah kita sembahyang di tempat itu menjadi haram. Tapi kalau kita beradab dengan masjid, kita sembahyang dalam masjid, buka naku masjid, takbir, nampak kubur, kesepakatan para ulama tidak boleh. Oh, yang ni pun satu bab kita nak kena terang ke orang, bahawa bila kubur duduk depan, mesti ada satu tembok. At least orang kata dinding masjid tu, kiblat kita dengan kubur tu, tak usah bagi ada tingkat apa, bagi rata tu, tarik sampai rusuk sikit belah kiri belah kanan, supaya bila orang dalam semayang ni, orang tak nampak kubur. Best lagi, dekat pagar masjid tu satu dinding dia penat. Ini cadangan daripada Imam An-Nawawi dan fuqaha. Kubur depan mata kita pejam, kita sembahyang. Selama sembahyang kita pejam, berarti tak ada tempat dah sembahyang jemaah, kita pejam. Di sisi Syafi'i, pasal jarak kita tu jauh sikit, kita berada di atas lantai masjid, kubur tu cuma ada balik sana, tapi mata kita nampak, hukum dia makruh, tapi sembahyang kita sah. Tapi elakkan sembahyang macam tu, sebab seburuk-buruk kerja kita dah buat di sisi mazhab Syafi'i. Pasal apa ikhwan benda ni semua ada? Ikramul masjid, hormat masjid. Nabi bila Nabi wafat, sahabat nak perbesak masjid Nabi, orang banyak. Kan kita masuk masjid Nabi lah ni kan 4 segi kubur Nabi tu, itu dibuat oleh sahabat untuk memisahkan jarak. Sahabat buat sampai tak nampak tu, buat supaya memisahkan jarak kubur Nabi dengan masjid. Sahabat tak berani sembahyang menghadap ke masjid, dan memang kubur Nabi ni dia berada di sebelah belakang, dia tak beradab dengan tempat kita nak rokok dan sujud. Tapi orang kita ni percaya satu benda, makin kubur tu dekat dengan masjid, makin kubur tu berkat. Pasal apa? Bang dia dengar qamat, dia dengar zikir, dia dengar ya anana, dia dengar, ini semua baik untuk dia. Ini semua ingatan yang tak betul. Dan nombor 3 Nabi kata apa dia? Wasyuruj. Apa dia? Allah laknat orang pergi pasang lampu atas kubur. Suruj ini pelita lah, cemeni ni dia pergi pasang. Dia pergi pasang tu atas kubur. Sebab apa? Dia percaya dalam kepala dia, kalau tak pasang gelap kubur dia ni. Dia pasang, dalam tu on lah. Dia percaya. Nabi kata dilaknat. Bukan pasang lampu hak jalan yang tu, lampu jalan tepi kubur tu kena pasang. Saat ni main mabuk mana pergi masuk dalam kubur tu terus. Ni dia pergi pasang atas kubur pak dia saja. Atas kubur pak dia saja. Macam saya tengok siapa tunjuk kat saya internet satu kubur yang pakai solar tu. Pakcik kan tunjuk dalam internet tu lah. Di bawah Quran kan, yang pakai sistem. Jadi recording tu duk baca Quran 24 jam kat mak dia. Jadi mak dia akan dapat belah siang cahaya matahari pukul solar tu main baca Quran. Malam dia dah supply dah siap-siap 24 jam duk baca. Ini satu kerja yang sangat terkutuk. Orang Arab dulu dia panggil suruj. Pasang pelita dengan ingat kata kawan duk dalam tu dapat manfaat. Ni pula
Sepatutnya at least yang ada dalam mazhab Ahmad, dia yang baca Quran kepada mak dia. Ni dia sudah bagi Sudais baca. Sudais duduk di Mekah tu, kalau tahu dia hantar surat saman, dia pasang. Dia kata sayang. Itu bukan sayang, itu nama dia kerja yang terkutuk, kerja yang sangat bid'ah. Kita tak boleh buat. Jadi itu ikhwan berkaitan sikit dengan masalah masjid. Baik, selesai hadis tu, kita masuk satu hadis yang akhir ini, iaitu bab tentang sunat salat 2 rakaat sesudah ambil wudu. Lepas kita ambil wudu, ada satu sunat kita buat 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalik amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaik baina yadayya fil jannah. Qal ma 'amiltu 'amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min al-lail aw nahar illa sallaitu bizalika tuhur ma kutiba li an usalli. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Hadis ni menceritakan, hadis ni ada pihak ambil hadis ni jadikan asas untuk buat amalan bid'ah. Nah, dia ambil hadis ni, daripada hadis ni lah yang kita duk cipta sembahyang macam-macam ni. Memang Nabi tak sembahyang sunat hadiah orang mati, Nabi tak sembahyang. Tak ada siapa kata Nabi sembahyang, kami yang sembahyang. Tapi kami buat benda tu berasaskan hadis ni. Hadis ni sebagai isyarat Nabi bagi izin kepada kita, ciptalah sembahyang apa-apa, janji dia baik. Macam mana bunyi hadis ni? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amal yang paling bisa diandalkan, yang telah kamu kerjakan dalam Islam. Nabi kata, Bilal, cerita dekat aku apa benda yang hang buat sangat-sangat dalam Islam ni. Kerana sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu berada di hadapanku dalam syurga. Bilal kata, tak ada satu amal yang aku andalkan, aku buat, selain bila aku selesai bersuci, wudu, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Dengan wudu itu aku mengerjakan salat sebagaimana telah diajarkan kepadaku, iaitu ajar aku sembahyang. Nampak? Yang ni yang mengkuk ni baca tak habis ni. Yang kita baca tak habis. Dia faham hadis ni apa? Dia faham macam ni. Dia faham hadis ni, Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, Nabi jumpa Bilal. Nabi kata, Bilal, aku dengar tapak kaki hang dalam syurga. Ni suara na'laik, kasut hang pakai tu, slipper hang pakai tu, cara hang jalan tu aku dengar dalam syurga. Tapi aku tak nampak lah hang. Tapi cara seret tu, ni Bilal punya seret kan. Macam kita boleh kenal tu, cara ayat liuk meleleh ni member ni yang lain. Walaupun kita tak tengok dia, kan cara dia sedut naik balik tu kita tahu. Kita tahu. Tadi saya dengar satu ceramah dalam radio Kedah, bagus. Pasal saya dengar tu bahagian tu saja lah panjang. Saya kata alhamdulillah, bagus lah. Dia cerita pasal Firaun. Dia kata berdasarkan guru saya punya cerita, mak guru dia dahsyat lah. Firaun ni tak pernah sakit. Saya pun pegang kertas dengan pen lah, nak nota dalam kitab mana. Kita nak rujuk, tapi kita tak nak kitab lagi tu. Dia kata Firaun ni sakit tak pernah. Bukan kata sakit tak pernah. Saya nak bagi tahu, mengikut guru saya, Firaun ni batuk pun tak pernah. Jadi saya nak tanya kat tuan-tuan, pasal apa Firaun tak pernah batuk? Pasal dia tak isap rokok. Oh, saya pembubuh Rawahul Bukhari. Memang sahih betul cerita ni. Jadi sikit punya Firaun pun tak isap rokok. Yang isap rokok ni siapa dia ni? Firaun pun nanti heran, mana punya Firaun ni?
Jadi jangan dia isap rokok lah berhenti bang. Dia kata Firaun ni tak isap rokok. Tak betul. Dah bukanlah orang batuk tu isap rokok. Tapi macam itulah cerita. Tak ada orang panjang. Nak tengok sambungan dia esok Radio Kedah. Jadi dia sudah ambil hadis ni macam tu. Jadi bila turun, Nabi tanya Bilal kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa. Melainkan aku ni bila ambil wudu aku suka sembahyang 2 rakaat. Ambil wudu aku sembahyang 2 rakaat. Ambil wudu aku sembahyang 2 rakaat. Siang baik, malam baik. Aku ambil wudu aku sembahyang 2 rakaat. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi diam. Nabi kata, bila sikit punya elok hang buat ni. Dia terus ambil hadis tu dia picit. Berdasarkan hadis ni, Nabi tak ajar 2 rakaat dekat Bilal, tapi Bilal buat. Maka berdasarkan lagu ni, kita boleh reka semua sembahyang, semua benda baik kita boleh reka. Janji dia baik. Malam ni kita baca riwayat ni sampai habis. Bilal kata apa? Bilal kata, illa sallaitu bizalika tuhur kama kutiba li an usalli. Ya Rasulullah, aku lepas ambil wudu, aku ambil wudu macam hang ajar, dan aku sembahyang 2 rakaat macam hang ajar. Bermakna bila bukan buat bid'ah. Ni Alfonso di Al-Bukhari ni dia baca hadis ni. Dia bila baca hadis ni dia katakan berdasarkan hadis ni Bilal buat bid'ah. Maka Nabi mengiyakan, maka berdasarkan hadis ni inilah dalil di antara dalil bid'ah hasanah itu wujud. Kita kata apa punya Alfonso hang ni? Bilal kata dekat Nabi, aku sembahyang melainkan sallaitu bidzalik, aku sembahyang dengan wudu itu ma kutiba li an usalli. Macam mana sembahyang hang ajak kat aku ya Rasulullah? Nabi yang ajak sembahyang tu kat dia. Cuma Nabi ni nak tanya baliklah sekerak mananya hang buat sembahyang tu. Mungkin sahabat lain depa ambil wudu, depa sembahyang 2 rakaat takat tu lah. Bilal ni pula punya aktif dia batal pi ambil lain. Mungkin sahabat lain ambil wudu batal, tunggu sembahyang lagi ambil lain lah pula. Dia ni lebih sikit. Tapi yang dia buat tu sunnah Nabi lah. Maka hadis ni tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Tak ada. Maka telah diambil oleh orang besar-besar dalam dunia ni untuk jadikan dalil sebagai bid'ah. Jadi kadang-kadang memang riwayat tu betul, tapi dia heret riwayat tu keluar real. Macam MH370 heret pergi tak mana pun tak tahu. Tak mana pun tak tahu. Hak yang istisqa pun macam dia cerita dengan Abang Syarif kan, istisqa 2 in 1. Buat sembahyang hajat 2 rakaat, yang tu dah minta hujan turun, yang tu dah minta kapal mai balik. Hak yang lagi satu sembahyang hajat pula minta menangis-nangis, ya Allah ni kapal kami mas ni, ya Allah kalau kapal ni tak mai malu kerajaan kami. Dia buat macam Tuhan tak kerti apa. Punya sayang dengan kerajaan ni. Ya Allah jangan dah bagi jatuh mas. Oh, mas pasal benda tu mas. Carilah satellite duk ada. Bukan satellite tak ada. Satellite duk ada. Orang pergi bulan, Amerika boleh tahu dia tu duk buat apa, makan bertih kan, makan cendol kan, tahu. Pergi bulan. Takkan kapal ni tak tahu kot. Dunia ni Amerika punya. Kan? Kita pun duk heran lah juga. Ni bukan spekulasi, heran. Spekulasi lain, ni heran. Teluk Cina Selatan ni dah jadi macam tersembang Abang Syarif kata, Teluk Cina Selatan ni kita heran dah jadi tempat berhimpun kapal perang. Why? Hanya di atas satu motif, kapal hilang di udara, Teluk Cina Selatan berhimpun kapal perang. Bukan mereka hantar kapal penyelamat yang boleh baling pelampung ni tak. Kapal ni armada. What for? Rusia pula dengan satu negeri ni dua berkelahi mengharapkan pencalonan China dalam PBB. Why? You can see what I see, my brother. Yeah. Kita tak maulah kalau sampai negara kita jadi kambing hitam. Tak boleh lah. Dah ustaz ni dah hitam cukup lah. Dok kadang-kadang dok kena fikir nak buat ke mana ni. Jadi lagu ni.
Dengan pilihan raya Kajang jadi lagu ni. Nak cari siapa ni? Nak pergi pelekat nama siapa ni? Nak cari satu nama supaya kita pelekat kat dia, dia boleh keluar daripada Malaysia. Siapa bagi skrip ni? Saat ni polis cakap lagu ni, saat ni immigration cakap lagu ni, saat ni DCA cakap lagu ni, saat ni MAS punya wakil cakap lagu ni, saat ni kementerian cakap lagu ni, PM cakap lagu ni. Kita ni last sekali siapa jahat? Takut ni bukan spekulasi. Ni heran. Pasal duk fikir lagu kita kan SPM tak pas ni, duk fikir gitu. Dia jadi lagu ni. Saat ni kapal tu terbang main Pulau Pinang. 2 kali dah main Pulau Pinang. Pulau Perak. Saat ni dia tu pula pergi buat laporan polis, apa kau objek pergi terjun masuk kat pulau kapal. Hak dia ni pula tengah-tengah ke laut tengok kapal main atas kepala dia. Berapa kapalnya hilang ni labu? Berapa banyak kapal hilang ni? Saat ni gedebang-gedebung pi belah teluk apa India pula. Gedebang-gedebung pi belah yang Piramli bacakan. Apa Kongostan. Belah negeri yang Sadiq Segaraga ni punya harta cukup-cukup banyak. Dahsyat Sadiq Segaraga ni. Go ahead, kapal ni betul-betul duk go ahead, go stand. Betul-betul siapa bawa kapal ni? Passenger ni tak tahu apa. Passenger ni kira duk makan Maggi atas kapal. Awak lama sangat pergi Beijing ni. Dah sampai kita Labu, kan? Dah sampai lagi kita Labu. Dalam banyak passenger tu ada 2 mapleh. Depa ni pergi honeymoon, sikit punya kesian. Honeymoon pun tak dapat, apa pun tak dapat. Nak nama. Ramai hanyut tu. Bila mak mi aku nak meningah nama ini mak mi. Kan? Kalau meningah hamba pun nak nama. Ramai hanyut. Kesian dengan ni mangah ni. Nak oleh nak ni, nak honeymoon ni. Kesian. Kita tahulah perantaan tu mana-mana kita pernah honeymoon. Ada kawan saya seorang, dia pun honeymoon lah ni lah. Kan? Ni cerita pengalaman honeymoon lah. Kawan saya seorang dia senang. Ni kahwin semua, dia mau baca doa kan, elok semua Allahumma jannibni syaitan wa jannibni. Baca doa semua cantik elok lah. Tak tahu bini dia angkat bendera merah. Kawan luah mak telan mati pak. Tengah pun tak kata apa. Kira besok pagi dengan beg semua nak pergi honeymoon lah. Honeymoon apa? Jepun. Mak mentua, dia tak tahu mak mentua dia pun dengar. Dia kahwin orang kira. Pak mentua cantik. Masa pergi masuk pimpinan pak mentua. Cakap mak mentua duk angkat ayak lagu tu lah. Jadi kita kahwin lama dulu pakcik kan. Siapa kira? Pakcik dengan makcik Yati siapa kira? Kan pakcik jari sendiri. Lagu tu mak mentua sengat. Mak mentua ambil telur, pecah telur, titik madu. Kecil-kecil bagi dia makan bakmi. Dia duduk juga pak mentua dia. Dia duduk ingatlah ni, Allah ni milih yang ngomong lah. Makan telur mak amah, tak boleh mak amah. Ni dah kata. Nak makan telur amah, tak boleh mak amah. Jadi mak mentua tu cakap. Mak mentua tu kata kat dia, mangan lah. Dia cekik tengok mak mentua dia. Nah aku tak nama mak semalam, hamili yang pula lagi. Hamili yang lagi. Mak mentua kata mangan lah. Dia geram pagi tu, dia kata kau banyak milih orang. Mak mentua kata aku nak milih, aku mau sengau juga. Dia tak kesian ke pergi honeymoon macam tu. Sampai sudah pergi hijack. Tak ni main Pulau Pinang, tak ni pergi sana. Dia tu yang bomo tu duduk pergi teropong. Dia sudah pergi teropong. Mereka pula sudah pergi marah dia. Jangan marah. Dia nak usaha. Nak kata apa dia. Dia pergi teropong. Dan senang kan nak teropong. Nak imbang teropong tu 2 biji nyoknya duduk sampah. 1 tikar menyampah. Dia tu sudah pergi kayu. Allahu Akbar. Dia ni sudah pergi petik. Zam-zam. Allah kazab. Tak bang tu ya. Orang pula pergi marah kat dia. Kawan geram lah. Marah lagi aku. Namak nak lagi marah. Marah lah dia.
Apa ni semua cerita kartun. Jadi kita tengok hadis tu ya kawan. Hadis ni tak ada, tengok baca Sahih Riyadhus Shalihin Nabi buat tu. Tak habis. Jadi kesimpulan dia ikhwan, hadis ni tak ada kena mengena dengan bid'ah hasanah, tak ada. Hadis ni cerita kata Nabi ajak Bilal sunat wudu dan Bilal buat. Lepas tu dia buat dengan cara konsisten, maka Allah tunjuk fadilah dia. Dan Bilal bagi tahu ini semua daripada ajaran kau ya Rasulullah. Menunjukkan sunat wudu itu wujud boleh buat. Insya-Allah lepas ni kita masuk bab keutamaan hari Jumaat dan segala sesuatu yang ada kaitan dengan hari Jumaat. Kita tengok bab ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika